Untuk semua umat Islam yang subscribe channel Hazwan Shah Wrestling, yang tengok video ni, aku nak ucapkan Salam Ramadan. Video kali ni, review WrestleMania 37 Night 1 dengan Night 2. Sebelum aku teruskan, kalau korang duduk dalam Selangor ataupun duduk dekat area KL, aircon korang problem, ada air menitik, aircon tak sejuk ataupun kurang sejuk, rasa angin je, tak boleh turn on, ataupun aircon korang kecoh semacam buat bunyi bising, korang just kena contact Rehans Utama Enterprise. Apa-apa masalah pasal aircon, diorang ada solusi dia. Diorang buat normal service, diorang buat chemical cleaning, diorang buat kalau korang nak pindah rumah, pindahkan aircon, pasang aircon baru, pasang aircon second hand, dan juga repair aircon. Sempena bulan Ramadan ni, Rehans Utama Enterprise ada buat promo RM150. Dapat apa 150 tu? Okey, dapat normal service ataupun chemical service. Kalau perlu top up gas, dah termasuk dah sekali dalam harga RM150 tu. So tunggu apa lagi guys? Contact Rehan Utama Enterprise sekarang. Dekat ruangan description pun aku akan letak nombor contact dia orang. WrestleMania Night 1 match WWE Championship buka show ni, Drew McIntyre dengan Bobby Lashley. Aku dah boleh agak dah benda ni sebab dari dulu Drew McIntyre macam dah duk kata kalau dah ada penonton je dia nak jadi orang pertama yang keluar, dan aku rasa dia deserve lah, sebab last year dia menang WWE Champion tanpa penonton. Tapi Braun Strowman takkan dia tak deserve, dia menang Universal Champion tanpa penonton juga kan. Kualiti perlawanan yang better than average, tapi tak adalah terlalu best pun, dan mungkin ini yang kita boleh expect dengan dua powerhouse yang ada dalam match ni kan. So tak boleh nak expect lebih lah. Okay, solid, dia just tak terlalu best lah. Dan dari segi keputusan, Bobby Lashley retain, aku rasa okay, sebab takkan dia nak kalah awal sangat dia punya WWE Champion. Aku rasa dia deserve a long run juga. Dan cara Drew McIntyre kalah pun aku rasa agak adil lah. Dia tak kena pin, dia tak kena tap out, dia macam pass out sahaja. Apa yang aku harapkan dengan WWE Championship lepas ni, kalau diorang nak repeat lagi Drew McIntyre dengan Bobby Lashley, make sure match to best lah. Kalau tak payah lah. Cari cabar baru untuk Lashley. Itu pun kalau ada. Siapa je boleh kalahkan Lashley? Women Tag Team Championship number 1 contender match. Okay, yang ni gauntlet match. Okay, satu match aku rasa patutnya match ni lah yang letak dekat SmackDown hari tu. Men punya Tag Team Championship, SmackDown Tag Team Championship tu, yang tu lah letak dalam ni. Ataupun Andre the Giant Memorial Battle Royal, yang tu lah patut ganti match ni. Satu perlawanan yang kalau kau tanya aku memang tak best langsung, tapi ada beberapa momen yang aku rasa orang akan ingat sampai bila-bila, dan aku tak nak cerita sebab benda tu boleh membuka aib. Dua benda je yang aku suka dalam match ni. Beberapa move yang The Riot Squad buat agak impresif bagi aku, dan pemenang dalam match ni, Natalya dan Tamina. Akhirnya macam Tamina setelah sekian lama dapat juga dia punya WrestleMania moment. Dan cerita pasal Tamina dapat WrestleMania moment ni, aku rasa Brohans yang paling happy sekali. Cesaro dengan Seth Rollins, satu perlawanan yang best, tapi aku expect lebih. Sebab kau ada Cesaro, kau ada Seth Rollins, dua orang ni boleh stole the show, boleh produce satu match yang baik. Kau ada Seth Rollins yang pernah put over Dominic Mysterio kan, yang tolong Dominic Mysterio ni bagi orang nampak potential yang ada dekat Dominic. Dan Cesaro, dia pernah tolong ramai gila orang, terutamanya Mansur kan. Dua-dua ni boleh put over dia punya opponent, dan diorang tak utilisekan benda tu, diorang tak try to put over each other. Tapi a good thing dekat sini, diorang buat dua-dua tu macam dah memang star lah, bukan macam rookie yang baru nak naik ke apa. Cik baik tak boring lah. Kalau boring memang aku frust lah. Dan aku tak sangka kat sini Cesaro menang. Terima kasih. Raw Tag Team Champion New Day lawan AJ Styles dan juga Omos. Omos punya in-ring debut. Perlawanan tak best pun. Langsung tak best. Seriously boring. Tapi dia serve the purpose. Apa purpose dia? Dia nak build Omos punya debut dekat atas gelanggang tu. Omos start berlawan kat atas gelanggang. Even Omos dah keluar pun, dia tak buat benda-benda yang bagi aku sangat impresif pun. Memanglah nampak dia macam wow, Omos dah debut ke apa kan. Aku rasa dia tendang gitar Elias tu lagi impresif kot. Satu perlawanan yang tak best, tapi serve the purpose, which is the storytelling dalam match ni lah. Macam tak nak bagi AJ Styles tag Omos, sebab kalau Omos dah keluar, mampus aku orang. Dan dia deliver benda tu lah dari segi storytelling. But then dari segi match, kantoi teruk memang boring lah. AJ dengan Omos menang Raw Tag Team Champion. Nak expect apa? Takkanlah diorang nak kalah kat WrestleMania dengan adanya Omos kat situ. Cumanya lepas ni, siapa je yang boleh pin AJ Styles supaya diorang menang Raw Tag Team Champion? Sebab tak mungkin lah Omos yang akan kena pin.
Shane McMahon, Braun Strowman ada build up yang baik, walaupun story yang dia gunakan kat sini agak kebudak-budakan, tapi dia orang deliver dengan sangat bagus lah. Cumanya aku rasa macam ada je banyak lagi idea lain yang korang boleh buat. Perlawanan yang aku rasa macam awal-awal tu dah boleh expect dah Braun Strowman akan kena macam tu, kena weapon ke, kena orang kacau ke apa ke. Dan good lah, sebab kalau tak ada benda tu memang lunyai ya Shane McMahon kan. So memang itu benda yang patut dibuat. Dan bila Braun Strowman asyik kena, aku rasa memang it's a very expected flow dan aku okay dengan benda tu. Bila Braun Strowman koyakkan sangkar besi cage tu, itu satu momen yang agak cool bagi aku. Dia campak Shane McMahon ke bawah pun cool juga. Tapi aku rasa match ni ada satu benda yang kurang. Dengan apa yang Shane McMahon dah buat dekat kau, build up yang bagi aku dah sangat baik, tapi takkan banyak tu je Braun Strowman nak bantai Shane McMahon. Dah campak, hentak-hentak sikit, lepas tu finisher ke apa, settle. Aku rasa macam dari segi storyline ni Shane McMahon deserve untuk kena bantai lebih lagi, kena lunyaikan dia lagi kan. Sebab awal-awal match pun dia dah pakai orang bantai Strowman pun kena weapon banyak kali. Tapi at the end Strowman bagi Shane McMahon banyak tu je. Walaupun dia boleh kalahkan Shane McMahon dengan banyak tu je, weh, ini patutnya revenge punya storyline. Tapi aku rasa dari segi revenge tu tak berapa nak sampai lah. Bad Bunny, Damian Priest kalahkan The Miz dan juga John Morrison. Satu perlawanan yang pada awalnya aku tak expect best. Dan ikutkan match ni best pun best yang biasa je lah. Dia bukan terlalu best pun. But then another thing is storytelling kat sini lah. Bad Bunny yang macam tak reti bergusti, dah macam apa, join WWE. Macam aku rasa macam story kat sini macam sampai tau. Bila Bad Bunny menang pun aku rasa macam aku macam teruja gila. Dan Bad Bunny aku memang sanjung lah. Nampak lah dia antara selebriti yang datang nak bekerja keras untuk deliver something yang baik. Walaupun banyak je benda yang lacking ke apa ke, tapi dia bukan professional wrestler, dia singer kot. Dan untuk short amount of time yang dia ada, dia dah deliver dengan sangat baik lah. Dan aku rasa berapa je pun selebriti yang macam tu. Seingat aku dia Stephen Amell yang Arrow tu, itu je kot. Kalau ada nama lain yang aku terlupa, komen kat bawah. So match best, cumanya untuk Damian Priest aku expect lebih daripada dia. But then tak apalah, memang nampak this match fokus lebih dekat The Miz dan juga Bad Bunny. Dan The Miz aku respect dia. Dia memang put over Bad Bunny dengan sangat baik. SmackDown Women Champion, satu perlawanan yang aku sebenarnya tak expect akan best, tapi bagi aku match ni best. Awal-awal match tu dia ada macam slow and steady sikit, tapi aku macam okey lah kot, mungkin hujung-hujung akan best. Dan hujung-hujung okey lah, mula nak best. Dan aku sukalah Sasha duk asyik nak main rambut Bianca Belair. Last dia kena makan lah libas sampai berkesan dia punya apa, tepi perut dia tu kan. Pemenang kat sini Bianca Belair, obviously dia kena menang. Kalau dia kalah, aku memang takkan happy lah. Aku rasa memang Bianca dah dari dulu dah deserve dah SmackDown Women Champion. Dan bila dia menang Royal Rumble, lagi menunjukkan yang dia deserve. Tapi kalau dia tak menang, memang aku baling lah WWE ni. Main event yang best, walaupun storytelling dalam match ni tak tunjuk sangat, tapi dari segi emosi benda tu sampai. Tapi serius, yang Sasha kena libas dengan rambut Bianca Belair tu, aku rasa akan jadi highlight aku lah untuk WrestleMania 37 ni. The Fiend Randy Orton buka WrestleMania untuk Night 2. Weh, lampu merah tu first kali, lepas ni jangan buat lagi boleh tak? Seriously, annoying gila. Dan match ni aku tak boleh nak kira dia sebagai match. Tak layak pun aku nak kategorikan dia sebagai match walaupun dia match. Aku lebih letak dia sebagai drama. Ini memang match Samarinda lah. Aduh. First kali The Fiend, kenapa dia elok balik apa semua, dengan topeng dia apa semua, macam tiba-tiba jadi normal lah, tak terbakar. Macam kau boleh gunakan storyline yang macam Alexa Bliss gunakan dia kot for a bit, like for few months ke apa ke, sampai The Fiend tu betul-betul awaken ke. Ni macam tak ada, macam takkan sebab WrestleMania The Fiend back to normal. Macam tak cukup rasa lah story kat situ. Dan keputusan drama ni lah, Randy Orton menang weh. Aku ingat The Fiend akan kau bagi Randy Orton. Yelah, Randy Orton dah bakar dia kot. Takkan nak lupakan Randy Orton macam tu je. Okay, sebab tiba-tiba Alexa Bliss macam paling tada kat dia kan. Benda tu dah lah tak faham. Ini WrestleMania kot, kau kena jelaskan dekat WrestleMania. So bila dah Alexa Bliss dah ada air hitam keluar daripada kepala dia, semua benda tu, tak faham. Orang kata Sister Abigail.
Lepas tu The Fiend distracted, kena RKO. Baru satu RKO kot. Aku rasa The Fiend dah kick out banyak move dah sebelum ni bila kena sekali kan. So macam aku tak tahu nak cakap apa. Lepas tu tiba-tiba lampu terpadam, ingatkan something akan jadi. Rupanya diorang hilang macam tu je. Macam crowd pun dah boo kot. Nasib baik diorang tak minta refund. WrestleMania yang sepatutnya jadi pengakhiran untuk satu storyline tiba-tiba tergantung. Pisang. Nia Jax, Shayna Baszler defend dia punya Women Tag Team Champion lawan Tamina dan juga Natalya. Satu perlawanan yang tak best lagi. Aku sebenarnya macam nak Tamina dengan Natalya menang, sebab the only person yang aku rasa macam betul-betul boleh kalahkan tim ni, tim Nia Jax dengan Shayna Baszler ni, kalau diorang dah memang booking Tamina dengan baik, Tamina boleh. Sebab Tamina ada body yang macam agak impresif, macam agak solid lah untuk seorang perempuan. Natalya pun technical dia sangat bagus. So aku rasa Tamina boleh je carry. Tapi mungkin sebab tak ada chemistry yang baik dekat mikrofon ke apa ke, mungkin sebab tu lah kot WWE tak nak bagi Tamina dengan Natalya ni menang. So tapi still lah, aku ada rasa nak Tamina dengan Natalya menang. Dari segi match, macam aku cakap tadi, match boring, tak nak cakap banyak. Kevin Owens, Sami Zayn, match best, tapi best yang biasa sahaja. Dan tak tahulah, aku tahu Sami Zayn bawa karakter dia dengan sangat baik. Karakter yang macam semua benda macam revolve around dia kan. Asyik dia je yang kena benda ni semua. So dia bawa karakter dia dengan sangat baik. Kevin Owens, aku rasa macam match ni hanya saja nak isi masa kot. Dengan purpose of this match, aku rasa macam baik masuk Andre the Giant punya Memorial Battle Royal dekat match ni, ataupun SmackDown Tag Team Champion. Walaupun dalam match tu kau ada Kevin Owens, tapi the purpose of the match, seriously bagi aku macam match ni tak ada purpose lah. Walaupun ada story, walaupun match ni best, tapi macam bila story purpose tu macam tak cukup ke apa ke, dia jadi macam no point juga. Lepas tu Logan Paul kena stunner. Macam kat mana arah WWE nak bawa jalan cerita ni lagi lepas ni. US Champion Sheamus menang, kalahkan Riddle. Okay, satu perlawanan yang bagi aku agak solid. Aku tak expect match ni best, tapi bagi aku match ni best. Taklah terlalu best pun, standard main show bukan NXT boleh jadi terlalu best. Main show nak terlalu best ni susah. But then aku appreciate lah, sebab tak buat aku rasa boring dan buat aku rasa seronok je tengok match ni. Solid. Dan Sheamus menang, aku agak terkejut. Aku ingat Riddle akan retain dan teruskan dia punya run. But then aku suka juga Sheamus menang. Aku suka style ataupun karakter baru Sheamus ni. Cumanya macam bila dia berpaling tada dengan Drew McIntyre hari tu, aku macam tak berapa suka. Aku suka je macam kau friendship dengan orang tu, tapi dalam masa yang sama kau boleh bergaduh bila tak puas hati. Macam itulah baru lelaki kan. Tak puas hati, pukul, settle. Lepas tu berbaik kan. Bukan macam perempuan. So Sheamus Riddle best. Interesting nak tengok Sheamus jadi United States Champion. Nigerian drum fight for the Intercontinental Champion. Tak jadi lah. Okay, match ni boleh duduk dalam top 3 match terbaik untuk WrestleMania 37 malam pertama dan malam kedua lah. Dan aku rasa dia boleh duduk top 2 pun. Top 3 ni, nombor 3 aku letak SmackDown Women's Champion, nombor 2 aku letak Nigerian drum fight. Okay, macam ni lah kalau kau nak buat macam Halloween ke apa benda yang ada benda-benda kat sekeliling ke apa kan. Macam ni lah kau buat match dia. Rasalah brutal, rasalah serius, bukan asyik nak kejar komedi semata-mata kan. Aku memang suka lah match ni. Bagi aku match ni memang best gila. Apollo dengan BE memang dia tibai orang tu, memang macam nak gaduh betul tu. Macam bukan drama dah, bukan macam planning dah, bukan untuk entertainment. Macam memang ada masalah dengan each other. Dan they did a very good job lah, Apollo dengan BE. Dan disebabkan match ni sangat best, aku sangat-sangat terima ada champion baru. Walaupun time tu Apollo ni ditolong oleh lelaki yang kononnya Michael Cole dengan komentator ni tak pernah nampak. Padahal kita tahu dia Dabaketo yang dulu dengan Shane McMahon kat Raw Underground kan. Tapi itulah, diorang macam totally try lupakan benda tu. Mungkin Dabaketo ni ada nama baru ke, aku pun tak tahu. Kita see lah macam mana WWE guna Dabaketo ni dengan Apollo Crews untuk storytelling yang akan datang. Raw Women's Champion Asuka Rhea Ripley. Match yang seriously bagi aku hampir ke boring, tapi ada beberapa momen yang aku rasa macam agak brutal yang membuka mata aku sekejap. Tapi bila ada momen tu je lah macam wow. Tapi match tak best bagi aku lah, match tak best. Dan Rhea Ripley menang. Aku okay Rhea Ripley menang, tapi dari segi logiknya kan, macam dia tak menang Royal Rumble pun tak apalah. Dia keluar, dia muncul, Chava Asuka pun boleh menang kan. Okey lah, tak apalah. Bianca Belair tu dapat privilege untuk main event. Tapi Rhea Ripley ni tak dapat privilege untuk main event. But then dia boleh Chava Asuka walaupun tak menang Royal Rumble, dan dia boleh menang juga Raw Women's Champion tu. So macam dari segi logik
shaky sikit. But then it's okay lah. Dulu John Cena dengan Batista pun macam tu juga. Dan main event triple threat match untuk WWE Universal Champion, match yang aku paling tertunggu-tunggu. Bagi aku match ni memang best. Bagi aku the best match of the night lah. Kalau tadi aku dah cerita nombor 3 siapa, nombor 2 siapa, nombor 1 adalah match ni. Dan walaupun kau ada part-timer Edge dalam tu, Edge perform tak sama macam part-timer yang macam Goldberg, Brock Lesnar, tak ada nak main finisher memanjang. Edge willing nak bergusti dengan tempoh yang agak lama, dengan terima pukulan yang macam-macam, dengan memukul lebih-lebih. Daniel Bryan yang on the way nak jadi part-time pun sama juga. Roman Reigns, semua orang stole the show. Aku rasa everyone did a very good job on their part lah. But then yang perlu dipetikaikan kat sini sebenarnya, match tak perlu petikaikan sebab match memang best. Nak kupas lebih, video panjang nanti. Tapi dari segi keputusan kat sini yang buat aku macam tertanya, kenapa Roman Reigns yang retain? To be honest, aku memanglah nak Edge. Kalau Daniel Bryan menang, lagi tak make sense kan. Dia macam penyebuk orang ketiga kan. So ingatkan ada dia, Edge akan pin dia ataupun Roman ke pin dia. Tapi tak, double pin kot. Roman pin dua-dua orang. Aku rasa Edge patut menang sebab dia dah menang Royal Rumble. Dan dia dulu kalah dia punya champion terpaksa kan. Tak ada orang pin dia untuk kalahkan dia punya World Heavyweight Champion. Dia menang Royal Rumble dulu kot dengan pergi WrestleMania lawan Chris Jericho. Tak menang. Kali ni pun tak menang juga. So adakah Edge orang yang akan menang Royal Rumble tapi tiap kali pergi WrestleMania tak get the job done lah. Roman menang is better than Daniel Bryan menang lah. Tapi bagi aku Edge patut menang lah. Performer of the night untuk malam pertama dan malam kedua ni, aku bagi Bianca Belair dengan Edge lah. Dia orang menang Royal Rumble. Dekat WrestleMania pun dia did a very good job. Especially Edge lah. Aku rasa Edge, dia tunjuk kat kita dia bukan macam part-timer yang lain. Sorry lah kalau bias. Kalau aku kena bagi bintang untuk WrestleMania 37 ni, daripada 10 bintang aku akan bagi 7/10. Memang tak banyak pun match yang best. Dan kebanyakan match yang best pun tak adalah best gila-gila pun. Dan itulah, kalau aku nak bagi tinggi tak fair lah. Sebab NXT Stand and Deliver jauh lagi best. Banyak gila match yang best gila. Aku boleh bagi 9/10. Takkanlah yang ni aku nak bagi tinggi sebab dia tak best sangat pun macam NXT. Hoops, tercompare pula. Tapi aku tak boleh nak kata macam tu kan. Sebab NXT ada standard dia, WrestleMania ada standard dia. NXT standard yang macam dia akan hasilkan satu show yang best gila untuk kita. Dan WrestleMania akan hasilkan satu show yang tak berapa best. So betul lah aku cakap, memang main roster yang masalah lah.